Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Begini macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So untuk hari ni adalah hari Isnin. So kita akan tengokkan performance untuk weekly untuk semua coin. So kita tengok mana yang ada berlaku kenaikan. So ikutkan semalam Solana berlaku kenaikan dan juga ada juga beberapa coin yang Zul jump in untuk minggu ni, minggu lepas yang macam Bong naik hampir dah 50%. So nanti kita akan bukan Bong, sorry, Dan. So nanti kita akan tengokkan beberapa coin yang lain. So tanpa masa, ini adalah coin market cap. Kita akan reviewkan market secara keseluruhan apa yang berlaku. So total market untuk semalam ada berlaku sikit saja kenaikan, tak sampai pun 1%. Tapi volume drop 57 bilion, 34%. Kemudian kita tengok harga semasa Bitcoin 43 secara 24 hours untuk hari semalam, drop 1.4. Tapi apa ini kita akan tengok weekly aja. So Bitcoin secara weekly untuk hari daripada minggu lepas, bukan ni, hari ni Isnin. So minggu lepas punya performance sebab jam belum lagi pukul 8. Bila belum lagi pukul 8 pagi, so data yang ini adalah masih data kata last week ataupun hari Isnin Ahad semalam. So kita tengok untuk cara weekly untuk Bitcoin hanya naik 4.5. So sedikit je untuk Bitcoin. Lain-lain Ethereum sikit je 3.4. So mostly kita nampak minggu lepas adalah minggu altcoin. So altcoin berlaku kenaikan dan banyak lagi altcoin yang masih lagi belum hit at least 1.5 Fibonacci. So tapi kebanyakan coin macam Solana dah hit 1.5, dah pergi ke 2.6. Tak salah, nanti kita akan tengokkan Solana. So untuk Solana untuk weekly dia dah naik hampir minggu lepas hampir 60%. BNB 10 kita tengok lain. Cardano hanya sikit saja. AVAX menjadikan AVAX breakout tu channel tu ada expectation naik yang tinggi. So AVAX untuk weekly naik 18%. Polkadot juga banyak sama juga expectation tu sama dengan AVAX breakout dia punya quarter down channel naik yang tinggi. So Polkadot naik seperti mana kita macam tu expectation untuk Chainlink itu untuk apa adalah Chainlink, kemudian Solana ada beberapa coin yang lain. So untuk lain-lain coin kita tengok Chainlink juga naik 9% saja, Pengganti 4 tu tengok ada yang major lagi. Uniswap 14%. Uniswap 14%. Tu tak perasan Uniswap 14%, tapi untuk semalam saja 9%. Jadi kita tengokkan Uniswap Near Protocol. So Near Protocol antara yang heavy lah antara untuk minggu lepas. Near Protocol dan kata Solana consider top 20. Itulah coin top 20 tu Near dengan kata Solana. So 67% untuk Near Protocol. Kemudian ANJ juga 35%. OP juga siapa yang ada request itu sebelum tu 75%. Kemudian Hashbar tu ada invest 15%. So termasuk APT 16, Filecoin, VAT juga 18%. So mostly kita boleh katakan untuk last week adalah minggu altcoin. So adakah altcoin dah habis kenaikan dan akan berlaku correction? So kita akan tengokkan beberapa altcoin. So yang pertama kita akan tengok dulu coin untuk di Bitcoin. Apa yang berlaku untuk di Bitcoin? So untuk di Bitcoin semalam ada berlaku sedikit 2 hari red candle, hari Sabtu dan hari candle. So masih lagi kita monitor yang ni breakout untuk expected untuk sampai ke kawasan ni. So untuk naik dari tak, kita akan tengok sikit Bitcoin ni masih lagi target sama 48, ada expected untuk naik, tapi untuk secara majornya tu tunggu correction. So tambah ada price itu akan naik lagi sikit untuk ke hit kawasan ini atau drop, ataupun dia akan start drop, itu boleh berlaku, tak ada masalah. So apa pun kita akan tengokkan secara kuartal long term je. So untuk BTC ni tak ada perubahan. So kita akan tengokkan BTC dominant. So kenapa tu nak tengok BTC dominant? So BTC dominant kita tengok macam mana start BTC dominant drop daripada 50% drop ke kawasan ni. So berlaku kini adalah masa untuk altcoin tu, small time untuk altcoin. So daripada Bitcoin pump daripada 25k itu sampai ke 44, sampai ke berapa 44k tu altcoin tak naik lagi. Altcoin naik juga sikit saja. So kenaikan untuk Bitcoin, now momentum sikit drop. Itu kita nampak sikit untuk drop ini. So semuanya ada altcoin melakukan kenaikan. So currently kita tengok BTC dominant dah drop ke kawasan ni, adakah dia akan continuously drop ke sampai 48%? So sekiranya ada lagi BTC dominant drop ke kawasan 4%, BTC drop, dominant BTC drop bukan bermakna BTC akan drop. Mungkin BTC akan hanya sideways. Mungkin kita expected untuk di BTC Bitcoin ni akan hanya bergerak melalui ni untuk buat another bullish pendant. So ini adalah bullish untuk Bitcoin, tapi apa akan berlaku di BTC dominant? Tu expected untuk BTC dominant akan keep dropping. So droppingnya BTC dominant, apa yang berlaku? Altcoin akan berlaku kenaikan.
So kenaikanlah untuk altcoin sekiranya dominant BTC drop. So kita akan tengok juga nak dapat lagi more confirmation, more data, kita akan tengok akan di altcoin. So altcoin pertama kita akan Uniswap, sebab apa Zul highlight tadi. So tengok Uniswap, takut Zul terlupa. So Uniswap untuk semalam 6%. So 9%. So 9% untuk Uniswap. Untuk Uniswap ni Zul tak ada expectation yang tinggi untuk dia berlaku kenaikan yang drastik, tapi boleh saja sebab apa Uniswap ni top 10, tapi diikutkan Uniswap dah pun breakout dia punya down channel. So macam juga sebelum ni, siapa-siapa nak invest, nak all in, kalau aku kata Zul Uniswap ni memang ada dalam top 10, Zul ada invest, tapi untuk tahun depan baru Zul akan start heavily, sebab dana dah habis lah Zul invest untuk tahun ni banyak altcoin tu. Dah sampai alhamdulillah semuanya profit. So tak ada modal habis, so tenang modal baru. So untuk ini siapa-siapa yang nak jump in masuk, ini bukanlah saranan, ini bukanlah kuota signal buy ke tak, tapi inilah berdasarkan kalau Zul nak buy hari ni, ini adalah good point. So mana-mana dalam kawasan channel ni lah good point, sudah breakout ni adalah confirmation untuk dia naik. So naik sampai mana dia akan start buat reaction dengan kita punya last high, last low. Untuk reaction kita punya Fibonacci ni yang mana targetnya adalah, kita kena delete ni, tu expected untuk 1.6 ke dalam 17. So sebarang kenaikan yang drastik tak mengejutkan, tapi Zul tak expectation untuk Uniswap ni akan berlaku drastik pada kuartal AVAX, Polkadot, Chainlink, Solana tu. Tetapi apa pun boleh berlaku, tak mengejutkan. So siapa nak invest kawasan ni, now adalah good time. So walaupun kita dah breakout channel ni, consider anda buy breakout. So meaning soon later price akan berlaku kenaikan. So itu untuk di Uniswap. So meaning kita nampak altcoin masih lagi ada momentum untuk naik. So money align dengan apa yang Zul tengok tadi, data ataupun apa yang Zul nampak sekarang ni, yang mana BTC dominant nak berlaku drop, tapi Bitcoin taklah kata drop. BTC dominant drop, tapi harga Bitcoin hanyalah untuk buat sideways. Sideways yang kita nak tengok untuk falling channel, untuk expected another, inilah bullish channel untuk another pump ke kawasan kita punya major resistance sebelum last correction untuk tahun 24 sebelum kita buran tahun 2025. So itu, so kalau kita tak dapat, kita enjoy profit. So later tahun depan insyaAllah kita akan dapat correction tu kita akan dapat untuk expected untuk bounce sebelum start bulan tahun 2025. So itu untuk analisis secara apa yang tu nampak untuk di Bitcoin mengenai kata chart yang hari ni. So altcoin akan ada lagi bergunakan. So altcoin pertama, so let's go kita tengok altcoin lain. So kita akan pergi ke ruangan komen terus. Contoh Uniswap dah touch, okey, baru dah Uniswap. Okey, Uniswap dah touch belum 1.5? Belum lagi, baru saja start. Okey, baru saja start. Kalau ikutkan miner, kalau nak tengok miner boleh. Last high ini tu last low yang ni kita ada minor resistance kat kawasan ni. So 1.6 dia kat mana? 1.6 dia kat sini, ikutkan berada dalam kawasan 8 point tu untuk minor. Tapi ikutkan yang ni 8.5 ni dia akan buat reaction dengan kita punya channel yang besar ni. So ini alamat tu. Untuk short term kita boleh jangkakan untuk di Uniswap boleh sampai ke $8 ataupun $9. Dia akan buat reaction ni kalau ada rejection. Rejection ni cantik lah, macam dia akan last low, last high, ada support. So another good position, ada another confirmation untuk anda all in. Mungkin anda dah buy kawasan ni, mungkin tak all in lagi, kemudian dapat correction ni untuk in dalam, ataupun nak all in kawasan ni pun tak ada masalah. Bagi Zul, kalau Zul ada modal hari ni, memang Zul akan all in untuk Uniswap, untuk ni, untuk more pada long term. So disebabkan Zul tak ada modal, tak masalah, Zul akan aku kata keep monitoring mana support nanti Zul akan buy. So tapi untuk Uniswap pun Zul tak ada position tu. Uniswap ni hanyalah position yang mana Zul akan DCA. Ada support baru, support yang menarik Zul buy. Sebab apa? Uniswap untuk more kepada long term. Untuk yang lain-lain altcoin memang Zul ada target lah. So untuk top 10 normally top seed, top 10 nombor 6 ke nombor 10 normally Zul tak letak target, Zul hanya keep DCA. Contoh Solana, AVAX, Polkadot, kemudian ada Uniswap, Chainlink. Ini adalah antara nombor 6 dan semua 10 ranking Zul punya coin holding. So coin ni Zul tak letak target, Zul hanya keep DCA, buy sebanyak boleh coin yang Zul ada. Sebab harga dia mahal jugalah, nak beli kalau nak 1000 coin pun perlukan berapa banyak ribu. Itu adalah at least 100 lah, dapat 100 pun dah happy lah. So itu untuk Uniswap, belum lagi sampai opportunity, ada target minor, kemudian ada major lah di kawasan almost $17. So belum sampai lagi 1.6. So next comment, baca ni, dapat tengok token untuk apa nak beli hold. Jadi kan channel Zul hanya buat sekadar untuk Zul monitor lah hari-hari Zul punya chart, dan juga Zul invest, dan Zul buy apa yang coin yang Zul yakin untuk buy. Anda nak buy coin anda, boleh saja tanya TA, Zul akan buat technical analysis, dan berdasarkan dengan anda perlu buat decision anda sendiri lah. Anda perlu buat juga kajian anda sendiri. So next comment, Zul, okay ke nak hold Phantom? So Phantom
Zul dah Phantom adalah top 5. Nombor 5 antara Zul punya coin, kita ada Bitcoin, Ethereum, Cardano, Matic, Phantom. So Phantom adalah dalam Zul punya ranking kuartal Zul punya keyakinan tu adalah nombor 5. So top 5 Zul. So untuk di Phantom kita ada monitor yang ni untuk net sampai kalau ada berlaku kenaikan, so exit 1.6 dia akan berada di almost 95 sen. So belum lagi sampai, so meaning bermakna macam kat online tadi, BTC dominant, so altcoin maknanya ada masih lagi untuk berlaku kenaikan. Ada dah altcoin yang naik tapi ada lagi yang belum sampai lagi. So untuk di Phantom dah breakout dia punya channel, so ada all in dulu dalam kawasan ni. Currently so punya average untuk 1000 coin lebih tu berada di 46 sen. Currently dah quarter start profit. So berada di kawasan resistance, so kita ada target 1.6. Sama ada kalau gagal yang ni pun tak masalah, gagal ni price boleh return balik dalam kawasan support. Dalam kawasan support ni nanti expectation boleh another position to all in untuk more pada long term. So peluang lah siapa ada rezeki price drop balik dalam kawasan ni. Even kalau drop dalam kawasan, mungkin Zul akan tambah lagi untuk Phantom another beberapa ratus coin lah, ataupun mungkin Zul dapat another 1000 coin untuk Phantom. So itu untuk Phantom. So tanya boleh hold tak long term. So bagi Zul hold untuk long term. So next comment, minta review KDA Zul, apa potensi coin KDA tahun 25, review VRA juga, kat mana best price untuk KDA VRA. Ok, first kali kita akan pergi ke KDA dulu. KDA ni tak silap Zul tu ada sikit, tak banyak lah, dalam berbelas coin, tapi masa tu Zul buy harga yang tinggi. Ada tak average tu? Kalau ada Durimak average tu ada $11, tak banyak. Zul ada dalam belas coin saja. So untuk kuartal KDA tu, so currently Zul punya tinggi lah, Zul tak ada plan untuk repair. Tapi kalau ikutkan KDA yang lepas cakap harga below opening, walaupun harga below opening yang ni atau almost $1 ni, tapi kita ada base di kawasan ni dan price berlaku kenaikan. Sama juga kawasan ni, price breakout dan buat base, dan kita ada monitor minor channel dah pun breakout. Cuma yang kat sini kita nak tengok ada bait tak dapat. Apa yang dapat ialah kita breakout apa middle channel ni. Selalunya kalau down channel breakout saja middle channel, dia akan start berlaku kenaikan, dan ini yang berlaku di KDA. So apa ini gini, kata gagal kita tak dapat. Tapi siapa menjadikan siapa nak invest untuk long term, ini adalah masa yang sesuai. Ada base kita dalam falling channel adalah pattern reversal daripada downtrend berubah jadi uptrend. So apa yang kita dapat untuk minggu ini, KDA ni dah pun berlaku kenaikan. So kenaikan sampai mana? Kenaikan breakout. So adakah belum terlambat untuk all in? So menunjukkan kalau anda nak untuk all in, menunjukkan ini adalah masa sesuai untuk yang ni. So price consider masih lagi dalam kawasan ni, tak jauh mana pun dalam $1. So masih lagi boleh all in. Berapa coin tak pasti. Tapi siapa yang ada all in di dalam kawasan channel ni, mungkin ada all in kawasan ni, all in kawasan ni, all in kawasan ni. So be patient aja. Sooner or later price akan berlaku kenaikan. Untuk yang ni kita nak monitor last high last low ke mana. Untuk yang paling awal adalah paling Fibonacci yang paling awal lah. So last high ini to last low yang ni kita akan ada resistance. So resistance ini kita akan dapat yang ni. So 1.6 dia berada mana? 1.6 dia berada almost dalam 1.9. Dan 1.9 ni dia akan align dengan kita punya quarter resistance yang atas ni. Tengokkan nanti last yang ni, next Fibonacci yang ini. Kemudian kita akan ada kita punya resistance dalam kawasan ni, yang mana breakout ini pula kita akan boleh target 1.6 lebih kepada 37 ataupun 35, iaitu sama dengan high ini. So kita boleh monitor lagi next, selepas tu yang ini. So next. So ikutkan, kalau ikutkan yang paling dekat, kita boleh monitor yang ni lah. So yang ini untuk Ethereum 1.6 lah $9, kemudian $9 pula, dalam hampir $2 untuk KDA. So dah start take off untuk di KDA. So untuk long term adalah good. Apa tadi untuk KDA, dia punya coin cantik, technical analysis pun cantik. So Zul untuk KDA ni Zul pun sendiri ada invest. So kalau Zul ada dana lebih pun, InsyaAllah Zul akan masuk ke KDA. Tapi coin Zul dah terlepas kawasan ni. So mana coin Zul dah terlepas, Zul akan Zul tak kejar lah. So Zul ada juga coin dah hampir berpuluh-puluh coin dah Zul invest. So nak invest semua coin tak sempat lah. Tapi kalau anda tanya Zul, ini coin KDA masih lagi, kalau Zul ada duit, Zul akan invest juga KDA. So itu untuk KDA, good performance. Technical pun dah start aku kata berlaku kenaikan. Kemudian untuk di VRA, VRA adalah satu coin yang Zul dah invest all in untuk tahun ni. Sebab apa? Itu Zul ada average Zul tinggi, kemudian Zul tambah lagi 100,000 coin jasa Zul. Kemudian currently average Zul berada di dalam kawasan 0.08. So kita dah breakout
buat support. So now untuk di VRA juga masih belum lagi sampai di punya 1.6. So last high, last low kita ada 1.6, kita berada almost dalam kawasan 1 sen. Dalam 1 sen. So belum lagi. So banyak lagi altcoin. So menunjukkan ada potential lagi untuk altcoin. Sekiranya Bitcoin buat sedikit down channel, minor down channel. Kemudian untuk BTC dominant drop, so kita akan nampak altcoin akan ada berlaku lagi kenaikan. So adakah VRA antara satunya akan bounce? So soon later akan bounce juga. Tu punya kita tahu bila. Tapi data itu ada menunjukkan ada potential untuk dia bounce ke pump ke kawasan dia punya 1.6. So untuk VRA, untuk long term jangan Zul sendiri invest. Zul tak kuat invest banyak sangat, tapi ada dalam tu punya, tak banyak dalam 2% ke 3% je daripada total tu punya investment. So Zul ambil opportunity untuk VRA. Zul ambil opportunity untuk VRA, ada potential untuk berlaku kenaikan. So alhamdulillah technical pun semua positif. So expected untuk 0.015, kemudian net sebulan akan more higher ke atas lah. Kita ada more target. Untuk ni dia ada target almost banyak lah, almost maximum price dalam 30%. 30 sen. 30% pula. 30 sen untuk VRA. So itu untuk VRA. Next comment. GRT next entry. GRT ni tak salah tu ada all in. GRT USDT. GRT. Yes, GRT ni tu ada all in 10,000 coin. Itu Dubai tu Dubai tu pun lambat juga, iaitu breakout channel. Kemudian price apa yang berlaku, price naik. Kemudian price return balik dalam kawasan support, dan kebetulan tu bawah, betul-betul bawah support ni ada kawasan ni. So all in kawasan ini untuk dapatkan 10,000 coin untuk GRT. Alhamdulillah hari ni dah profit daripada yang ni ke kawasan ni dah hampir 135%. Tapi belum lagi punya sampai target yang expected untuk at least yang ni pump dia adalah next target dia adalah sebelum berlaku major correction ke apa. Kita akan tengok expectation untuk GRT ni boleh sampai 1.6 ke 32, ataupun dia nak naik lagi boleh, dia ada 2.6, 36. Tapi apapun untuk long term, untuk short term kita target dalam 32 sen daripada current point buy ni. Dan untuk Zul takkan exit di kawasan 30 sen, Zul akan hold. Sebab apa? Dia punya target lagi tinggi. Major resistance saja ke kawasan $2, kemudian dia punya target, Zul ada target 1.6 dalam $4, kemudian maximum strike dalam kawasan $12. Tengok rezeki lah. Tapi untuk GRT ni Zul ada high expectation yang agak tinggi lah, bukan tinggi, kuartal keyakinan yang agak tinggi lah untuk naik. Technical dia pun cantik je. Antara dia punya pergerakan itu, buyer dia tu, kata buyer lebih kurang sama juga. Tu ada expected ramai yang invest. So expected untuk long term itu adalah tinggi tu. Sebab tu alhamdulillah dah profit dalam 152%. So masih sikit, masih awal lagi. Kita ada masih lagi dalam 1 tahun lagi, tahun 24 untuk membeli. So next major correction nanti berapa dia jatuh, so nanti kalau ada modal lebih tu akan invest. Tapi untuk GRT sudah all in 10,000 coin. So itu saja dia punya limit. Sudah akan fokus kepada beberapa coin yang lain juga. So GRT kalau ikutkan nak buy, tanya tu nak buy position. So ikutkan kat sini bukanlah buy position, tapi sekiranya anda untuk long term, anda fikir untuk beli more, boleh, tak masalah. Tapi untuk kalau cantik macam kan, rezeki kalau sampai 32 dan berlaku correction, dan correction kita ada satu trend line ni. Tu trend line ni, so apa yang kalau kata in case kalau tu tak buy, kemudian nak invest, price terus berlaku kenaikan, kemudian berlaku correction ke kawasan ni, tu akan buy lah, masa tu akan all in. Tapi juga kan tu dah tu tak buy kawasan ni, aku kata luck tu dapat support kawasan ni, tu buy all in dan berlaku kenaikan. Sama ada dia akan drop kawasan ni, tak garanti. Tapi kalau berlaku, itu adalah potential, another good position untuk all in. So ikutkan sudah all in. Kalau anda nak, kalau ikutkan sini tak nak terlepas peluang, anda hanya boleh DCA. Apa itu DCA? Maknanya mungkin anda nak beli 1000 coin, mungkin kat sini anda boleh beli dulu separuh, iaitu 500 coin. Tu kalau naik anda untung, kalau ada berlaku drop anda boleh grab another 500 coin. Tu average anda mini masih lagi di bawah. Tu kalau anda fikir long term tak ada masalah. Itu untuk di GRT. Kemudian next comment, Zul TA KDA dah, VRA dah, dot okey, dot Polkadot okey. Dot berlaku kenaikan yang banyak juga untuk minggu ni, mengalahkan untuk di AVAX. So ikut weekly, tengok weekly tadi. So Polkadot macam kan, take off macam kan, breakout ni tu ada expectation untuk nak berlaku kenaikan. So 1.6 daripada mana? 1.6 dia yang pertama adalah berada di $10, dan dia punya another long term lagi kita target ni. Tu yang ni kalau $10 sampai apa? $10 dia akan sampai kepada net resistance Fibonacci. Kemudian next target 1.6 adalah berada dalam $17 ada apa. So ini adalah kita kata momentum-momentum yang boleh kita tengok. Contoh
Polkadot sampai $10, kemudian berlaku correction dan ada support, kita boleh buy, dan support ini targetnya adalah di kawasan next target lah 17. So macam tu. Kalau dia tak dapat support 10 terus naik 17 pun boleh. Kalau 17 naik mungkin expected dia akan drop balik, dia akan support balik dalam $10. Macam tu. So ikut rezeki, sama ada dapat balik kawasan ni support ataupun kat ini bergantung pada technical, bergantung pada fundamental coin masing-masing. Tapi target lah $10, dan $10 ni kalau breakout 1.6 dia ada sampai 1.6. So aku kata dia punya pergerakan teknikal tu dengan dia punya Fibonacci dan teknikal lain, dia support dia, aku kata macam mana, dia saling berkait antara salah satu lain. Bila dapat tu 1.6 ni, ni 1.6 di atas tu adalah major resistance untuk 1.6 yang lain. So nampak kita lain tu, kita nampak itulah kita panggil, nak sebut senang adalah momentum kenaikan tu ada. Macam kan daripada downtrend kita akan berubah jadi uptrend. So bila uptrend tu price akan keep buat high tu, buat high baru dan high low baru. So lower high baru, so lower high baru adalah sebagai support, kita boleh invest. So itu untuk dot. Untuk dot more expected naik ke atas. So sama ada kita dapat rejection daripada resistance ni untuk drop. So kalau dapat rejection tu cantik lah, kita boleh draw last low, last high tu, kita expected kita akan boleh dapat support sekiranya berlaku rejection daripada kawasan aku kata yang ni. Yang ni kita delete lah, nak draw banyak-banyak pun. Kita ada kali monitor resistance yang ni. So kalau sampai 1.6 kemudian berlaku rejection, kalau berlaku rejection expectation boleh jatuh sampai ke kawasan support balik. So sebelum berlaku kenaikan, so ini kita akan ada support, ada resistance. So meaning aku kata breakout retest. So another opportunity untuk all in sekiranya dapat posisi macam tu. So dalam kawasan $7 lah. Kalau price drop balik, kita akan create support. So itu adalah potential untuk all in. Siapa-siapa yang termiss kawasan ni, so siapa yang dah terlepas kawasan ni, so sarankan untuk ada DCA saja. So DCA juga letaklah berapa jumlah coin nak. Mungkin nak buy 30% dulu, 50% dulu. Tapi current price ni, so sarankan at least anda boleh dapat dah 50%. Walaupun termiss kawasan ni, dengan current price boleh dapatkan 50%. So kalau naik anda akan untung, kalau drop boleh buy lagi another 50% target coin anda. So itu untuk di Polkadot. So next comment. Assalamualaikum tu. Selain Luno, exchanger mana yang selamat dan senang nak faham? So untuk jawab soalan ni, sebenarnya tak ada yang selamat, tak ada yang senang, tak ada yang aku kata tu tambah satu lagi, tak ada yang selamat, tak ada yang senang. Disebabkan semuanya ada risiko. So Luno kenapa paling senang? Disebabkan dia ada senang kita nak, bukan senang segi apa, senang daripada kita nak berurusan dengan aku kata SEC lah, kalau US SEC, kalau Malaysia apa SIC ya, suruhan lupa dah nama tu. Itulah yang Malaysia punya. Sebab apa, dari Luno ni kita boleh withdraw dan kuota deposit melalui direct daripada bank. Yang exchanger lain dulu boleh, Bitcoin pun Binance dulu boleh buat direct pada card saja. So Karila dah tak boleh. So Luno adalah satu yang senang untuk kita di Malaysia. Yang lain, exchange yang lain sama saja, cumanya cara-cara penggunaan sikit sama aja. Yang penting anda perlu confirmation kan dia punya address, confirmation dan kan dia punya nombor tag. So kalau contoh pakai XRP, make sure anda punya line tu pakai XRP. Iaitu anda kalau anda masuk dalam dunia kripto, memang anda kena belajarlah benda tu. So mungkin awal-awal tu aku kata susah sikit, tapi boleh aku kata cuba-cuba. Contoh transaction, jangan terus buat transaction banyak. Kalau anda ada 100 coin, mungkin buat dulu transaction 1 coin. Kalau dia benar minimum coin. Contoh ada setiap coin tu dia ada minimum coin. At least nak transfer, at least kena ada 1 coin. Transfer dulu minimum, tengok sampai tak. Kalau sampai kat wallet anda yang satu lagi, so barulah boleh buat transaction yang lebih besar untuk coin-coin tu. So cuba dulu sikit-sikit. Even kalau tu yang besar-besar pun, walaupun tu dah buat kerap, tu akan buat juga sikit. Buat small amount, dah sampai berjaya, baru tu akan buat balik. Tapi betul-betul kena double confirmation lah, address dengan tag dia. Salam tu Rose dan Harmiwan, bila sesuai nak all in? Lagi satu, berapa tinggi harga boleh gerak? Okey, Rose dan Harmony One dah all in bulan itu awal hujung bulan 9 itu 29 30 hujung bulan lah, hujung bulan 9 sudah all in. So Rose, apakah potential dia? So let's go tengok Rose kat mana nak invest, boleh buy lagi tak? So kita akan tengok kan. Untuk Rose ni dah naik dengan drastik. So Zul invest itu adalah di kawasan sama juga, itu sama dia macam GRT. Breakout ni tu tak buy, kemudian Zul buy dalam kawasan ni. Ikutkan Pak September
price betul-betul berada kawasan ni, Zul all in 10,000 coin untuk Rose. Alhamdulillah, sebab tu berapa you yakin buy, sebablah Zul dah familiar dengan teknikal ni, iaitu down channel, price naik, dapat pula ni. Inilah pakai support, breakout, retest. So ini memang cantik lah. So siapa yang tak lepas, you kan channel ni, mana kita tahu nak drop lagi below ke apa kan. So kadang-kadang kita tak buy di kawasan ni, ataupun kita hanya gamble buy untuk long term. Ni breakout, mungkin kita buy breakout, tapi yang cantik naik, drop balik kawasan support. Support ni lah kita nak buy adalah confirmation all in. Sebab tu dia rushing bulan 9 tu, dia cakap nak buy bulan 10, tapi hujung bulan 9 tu dah dapat banyak sini yang sebab tu dia rushing terus bulan 10 tu dia buy. Alhamdulillah dengan profit. So currently kalau anda terlepas buy, macam dia kan, untuk long term, untuk short term kita cantik, tapi untuk long term boleh anda perlu DCA saja. Tapi kalau ikutkan next correction adalah kita perlu correction. Price dah sampai 1.6 dah nampak tu nak naik lagi. So ada tak 1.6 yang lain? So kita kan tengok daripada yang lebih besar. Untuk next ada high ni, kita tarik yang ni, last high yang ni tu last low yang ni, kita dapat ini. So 1.6 dia berada di 16 sen. So disebabkan kita dah melepasi yang ini, so 2.6 kita tengok 2.6 yang ini adalah berada almost dalam 16 sen. 1.6 yang atas ni berada dalam nampak sama, iaitu dalam 16 sen. Tu nampak dia punya align, dia punya Fibonacci ni dan Fibonacci ni, walaupun dia punya level tu lain, tapi dia punya price tu sama. Nampak dia 1.6 ni adalah 1.6, tapi kalau di bawah ni adalah 2.6. So ini kita tahu data yang kita monitor tu adalah valid. So sooner or later price akan sampai atas. So daripada point ni kita tengoklah, tak payah monitor banyak. Yang ini pun 1.6 dah sampai 2.6 kat sini, ataupun naikin tu 1.6 yang ini. Tu 1.6 ni kalau breakout lagi yang ni kita ada sampai mana lagi, kita boleh align lagi daripada yang atas yang ini. Tu 1.6 ni dah tergerak pula. Itulah 1.6 ni lebih. 1.6 ni berada di 37. Nampak dia align. So nak monitor semua takkan nak ubah setiap satu, tapi kalau nak target tepat 1.6 lah. So price akan sampai price must-be adalah 1.6, tapi untuk kali ni kita monitor aja dah sampai 1.6. Untuk Rose untuk tahun 2025 tu ada target sampai sebagai weekly. Untuk Rose ni so ada target 94 $1. Nanti tu akan buat balik last high last low 1.6 dia berada yang ni. Sorry, dia punya major resistance berada dalam box ini. Kemudian 1.6 dia berada 9, tapi ikutkan berdasarkan timeline tu kita boleh target sampai hampir $2, iaitu maximum trash dalam 36 dan antara 3.6 dan 4.2 Fibonacci dalam kawasan almost boleh katakan dalam plus minus dalam $2. So itu tu targetkan untuk Rose dalam $2. So dah habis 10,000 coin. Sebenarnya kalau 10,000 coin, kalau naik sampai $2, alhamdulillah tu akan untung banyak, $20,000. 20,000 US$ kali dengan consider 5 lah. So almost dalam berapa lah, dalam RM100,000. So itu hopefully lah tu dapat. Kalau rezeki Zul, rezeki lah. Tu minin untuk di Rose Zul dah jump in pun, Zul dah all in. Tu kalau anda yang kata mungkin tak beli lagi, ataupun baru jumpa Rose, baru nak invest, so anda boleh hanya DCA je lah. DCA macam mana? Boleh dapatkan mungkin 20%, 30%. Kalau ada drop anda boleh invest lagi. Tapi kalau naik, biarkan naik. Nanti ada support, anda boleh invest lagi 30%. Kemudian tiba-tiba naik lagi, drop lagi, anda boleh dapat 30%. So tunggu support. So anda dah terlepas position yang cantik untuk all in. So now anda hanya sabar. Kalau anda all in di kawasan ni, boleh saja untuk long term. Tapi kalau drop kawasan ni, anda dah tak ada modal untuk buy. So tapi kalau anda tak kisah macam tu, untuk anda tengok alah short term je, datuk sekat je, tapi untuk long term boleh sampai $2. So itu tak ada masalah, anda all in saja. Sebab apa? Tahun 23, tahun 24 tahun membeli. So tapi untuk tahun 24 ni, consider tahun 24-23 ni kita dapat jugalah. Siapa-siapa yang ada ambil risiko buy di bawah ni dengan tak ada confirmation, yang ni ada confirmation lah, sebab tu dia in. Kalau tak ada confirmation ni, so now dia dah mengecapi keuntungan lah. Sebab tu dalam quarter investment kadang-kadang kita panggil high risk, high return. Itulah siapa yang nak invest kawasan ni, tak tahu lagi breakout tak, dah dia hold daripada lama. So hampir setengah tahun dia hold, kerana dia quarter dah untung lah. So siapa yang masuk jump in boleh kata DCA lah. Kalau Bazul, dia akan DCA saja. So satu lagi tadi Harmony One, betul tak? Harmony One. Okay, Harmony One dulu tu ada buy dah 2,000 coin. Kemudian hujung bulan 9 tu Zul tambah lagi, genapkan 10,000 coin. So average tu berkali berada 2 sen. So tak cantik bawah ni, tapi untuk VRA semalam dah start breakout. So meaning confirmation daripada downtrend berubah jadi uptrend. Nak naik tinggi tak pasti, tapi kita boleh monitor Fibonacci, last high, last low, kita ada resistance dalam kawasan ni.
So price almost berada dalam kawasan resistance, dan sekiranya dapat breakout resistance ni 1.6 di mana 1.6 dia berada almost dalam 4 sen. 4 sen ada apa kalau kita tengok kat kawasan ni. Contoh kita letak 1.6 dekat sini tadi, kita tengok apa yang berlaku. Kita nampak adalah sikit support resistance kat kawasan ni. Kat sini pun adalah sikit candle ni base sebelum dia take off ni, tunggu almost tinggi sampai. So plus minus ada jugalah support resistance dalam kawasan tu. Ini legit untuk kita monitor untuk long term. So ini untuk Harmony One, dah happy, all in average tu berada kawasan ni, soon or later dia akan naik lah. So kalau kita zoom out, so jauh lagi nampak dia punya base dekat kawasan ni, base dekat kawasan ni, soon or later dia akan naik, soon later dia akan naik. So average tu berada kawasan ni. So dia punya position walaupun belum lagi profit, tapi position tu untuk long term dah memang cantik sangat-sangat dah. So itu untuk di Harmony One. So boleh kalau nak in untuk VA Harmony One boleh lagi, tak terlambat macam Rose tu. So consider buy breakout. So buy breakout, kalau ada rejection pun tak ada masalah, masih lagi kita akan boleh create satu channel baru untuk long term. So kalau tanya Zul, kalau tu nak ada modal nak invest kau ni, Zul now adalah Zul akan all in untuk long term. Tapi apapun nak invest, make sure anda invest duit expectation boleh loss. Kita tak boleh garantikan coin yang macam ni pun. Ada saja coin macam ni naik-naik tiba-tiba, ada fundamental problem terus drop. Itu kat boleh berlaku. So make sure kan, prepare for the worst. Yang for the worst apa? Invest duit anda expectation boleh. Masuk ni anda perlu mindset anda perlu tahu, okey lah masuk invest ni, kalau loss lah duit tu. Itu aja untuk mindset. Untuk Harmony One, kemudian next comment. Okay, Harmony One sampai mana? Harmony One tu ada target untuk long term adalah Harmony One, lupa dah sampai berapa. Kalau ikutkan ni kita ada 1.6 dekat sini, tapi berdasarkan timeline at least sampai 2.6 lah. Tak melebihi sangat, tak tinggi sangat, tapi tu target at least sampai 2.6 dalam hampir $1. $1 pun dah banyak lah untuk untuk Harmony One. 10,000 coin, $1 dah $10,000 USD. $10,000 kali dengan 5, hampir RM50,000 Malaysia. Itu dah consider banyak lah tu. So untuk Harmony One tu next comment. Salam bro, komen ARB dan Chainlink. So ARB dan Chainlink, ARB USDT. Si RRB kita akan tengok. So last tu buat adalah kita tengok kita ada support. So siapa yang ada invest all in sama support, good. Kita ada falling wedge, reversal pattern daripada downtrend berubah uptrend. So now dah naik almost, nampak ikan ini pun dia ada potential untuk breakout ni, untuk pergi 1.6. Kalau dia naik ni dia awal lah, di buran awal. So kadang-kadang banyak juga altcoin yang buran awal. So 2.4, kemudian kita ada target almost 20-26. Kalau ikutkan ni tinggi lah, melebihi. Kalau ikutkan ini almost boleh sampai mana, okey, target dalam $10. So expected dalam RRB dalam $10 juga lah untuk RRB untuk long term. So siapa yang ada buy kawasan ni tanya. Now kata expected untuk berlaku kenaikan. So kalau buy ni anda buy kawasan resistance. So tak macam ni lah, apa-apa saja nak buy. Kalau ikutkan secara technical, kita nak buy di support. So ini adalah kawasan buy. Ini kawasan kita nak menunggu sama ada dia berlaku correction balik ataupun breakout untuk more higher ke atas. So kalau more higher atas, siapa yang buy kawasan ni boleh enjoy lah dia punya profit. So untuk RRB kalau nak buy tu tak sarankan kawasan resistance, tunggu quarter that support. Mungkin price akan berlaku kenaikan dulu, kemudian nanti ada support, buy anda jump in. So price dah start take off. Kalau nak long term tak ada masalah. Kalau anda buy juga kawasan ni, make sure ada mindset kalau price drop tu tak ada masalah, anda boleh save. Tunjukkan DCA dulu. Kalau anda nak at least nak ada position, at least anda ada juga ada position 20%, 30% position. Kalau naik anda untung, kalau drop anda boleh buy lagi untuk lower. Sebab apa? Anda tak habiskan tadi modal. Anda hanya buy tadi 30% saja. So tengok rezeki anda lah. Anda buy di kawasan resistance. Apa yang kita perlu expectation kan, kita nak buy di kawasan support. Orang yang dah ambil kawasan support ni, dia ada expectation. Kalau naik dia untung, kalau drop dia rugi. Sama juga anda buy kawasan resistance, anda buy, kalau naik anda untung, kalau drop anda boleh buy lagi. Itu kat sini nampak dia anda rugi tapi anda buy. Tapi kalau drop lagi, sama juga anda boleh rugi juga lah. So itu berdasarkan ni kawasan return DCA saja. So itu RRB long term. Kemudian tadi Chainlink adalah top 10 dulu. Chainlink okay, Chainlink breakout dah huge pump. juga akan siapa yang monitor tu daripada awal tahun juga akan ini sideway yang bullish. Buy saja sebanyak boleh, all in. Zo ada juga buy tu 1,000, 2,000 kuat, RM2,000 untuk Chainlink. Sama juga Solana. So dah naik, tapi average tu masih lagi tinggi. Sebabkan 21 tu buy banyak di atas. Sebab tu average tu walaupun tu buy banyak tu tak turun banyak pun. So currently dah naik,
kita buat nampak dia expected more higher kat atas lah. Untuk challenge ni akan ada more higher dah. Type breakout tu expected untuk ni adalah sebarang correction kawasan ni Zul akan jump in lagi untuk another long term. So macam kadang-kadang challenge Zul tak letak target, Zul akan keep di sini. Kalau price tu naik, biarkan saja, enjoy saja profit. Tapi kalau drop, Zul akan grab buy, Zul akan DCA. Zul akan DCA. Zul tak letak target, Zul akan DCA setiap kali Zul jumpa support. So support yang Zul tengah tengokkan ni adalah support di kawasan ni, berdasarkan aku kata RSI lah dan current price. Nak naik lagi boleh, tak ada masalah, price boleh lagi keep berlaku kenaikan. So itu untuk dia lead challenge. The next comment, so tolong tengok SAT USDT, SAT USDT. So last kita tengok adalah yang ni adalah memang tu pun tak expert lah. Kita tengok bila last 10 Disember hujung tahun, kita ada polling channel, breakout terus naik. So ikutkan sampai mana dah ni, last high, last low, dah maximum trash rasanya 2.6, betul-betul sampai 2.6 berlaku sikit dalam correction tu, minor correction, now support. So kenapa support, tengok 4 hours kita akan nampak lah. Okay, ini yang long, lepas tu ikutkan kita ada juga ni, so kita ada support. So currently nampak price itu buat quarter sideway yang bullish. Apa itu sideway yang bullish? Dia nak buat satu correction, tapi correction yang slow, drop slow. Ini adalah quantum bullish, maknanya net expectation adalah price akan more higher. So kita boleh cakapkan, kita boleh support itu, dan next target dia adalah last low, last high. So kita ada resistance dan next targetnya adalah 1.6 kat mana, target dia adalah yang ini. So ini adalah untuk SAT. So nampak menarik untuk next pump untuk di SAT. So itulah untuk next target, kemudian tengoklah correction ke apa. So itu untuk SAT. Next comment, salah satu komen kon Epic Sandbox mana boleh pergi mana sampai sampai 25. Epic Sandbox mana? So Sandbox dan mana sudah invest, Epic pun sudah invest. Epic tak banyak, itu target 10,000 coin, tapi tu hanya dapatkan 50% saja. Disebabkan apa? Okay, yang ni dulu Epic ni tu nak buy dekat sini, dia pergi daily lah. So daily tu nak buy kat kawasan ni, terlepas price terus tembak. Tu tak expect pun Epic ni akan berlaku huge pump. Kemudian apa berlaku, tu dapat lah tu punya support, iaitu price drop balik ke kawasan yang ni, iaitu apa signal apa, ini adalah signal continuously tapi tak naik, dia drop tu dia akan create support, dan support ni dah bounce. So Zul all in kawasan ni 5,000 coin, Zul ada target 10,000 coin. So hanya DCA. Kemudian sebab kekangan modal lah, kalau ada sebab apa Zul ada buy juga. Aku kata Dan juga, nanti Zul akan tunjuk Dan. So Zul dapatkan ni, now Zul ada lagi target untuk 5,000 coin, Zul dah dapatkan 5,000 coin. So Epic currently tengah profit. So next target kalau breakout dia naik lah, Zul tak akan tambah lah. Next support nanti baru Zul akan tambah lagi, buat kekangan modal lah. So dah naik kawasan ni, dah naik expect target daripada point support ni boleh naik sampai 4 sen. So itu untuk Epic. Kemudian untuk long term adalah kita boleh target untuk long term, macam dia katakan, untuk long term tu kita boleh target resistance di kawasan ni 1.6, dia berada 1.4, dia punya expectation boleh pergi sampai maximum thresh dalam hampir $4 lah. Dia expected untuk target dalam $4, tapi at least minimum dalam $1.5. So itu untuk di Epic. Kemudian Sandbox dan mana, mana sama juga, mana tu dah all in di kawasan ni. Now dah dapatkan 1,000 coin untuk mana, daripada position cantik. Ikutkan baru saja nak breakout, belum lagi breakout ni. So mana Sandbox dah buat. Sandbox pun breakout, tapi Zul buy di bawah ni, betul-betul di bottom ni. Zul buy all in juga 1,000 coin. Average tu atas sikit, sebab apa, dulu Zul ada coin. So average tolak plus minus, bahagi apa semua, jelah average tu berada kawasan ni. So belum lagi breakout channel macam kan. Untuk di kuartal metaverse punya coin ni, dia akan lambat sikit lah, tapi dia akan naik. So mana dan Sandbox belum lagi breakout, tapi ikutkan mana target dia berapa, Zul ada target juga tinggi lah untuk di mana ni, tambah Sandbox lagi tinggi. Untuk di yang ini Zul ada target at least 1.6, dia berada hampir dalam $10. Kemudian alas kalau ini, kemudian untuk di Sandbox yang tinggi tu. Okay, yang Sandbox ni Zul ada target yang tinggi lah, almost 20. Ini Zul ada target almost dalam $30.
untuk tembok maximum trash. Ini maximum trash, minimum expected loss sampai 1.6 dalam 13. So $13 ni Zul tak terkejut lah kalau sampai. Tapi yang atas ni adalah maximum trash untuk expected. Bergantung timeline nanti kita tengok masa 2005 ni hujung tahun tu price sampai mana. Tapi $13 tu Zul expected boleh sampai dengan mudah lah untuk 1.6 dia. So itu untuk sandbox mana. Kemudian tadi Epic, itu untuk jawab soalan tadi. So tolong tengokkan Litecoin dan Cardano next entry. So Cardano adalah top 3. So selepas Bitcoin dan Ethereum tu ada Cardano. So Cardano ni memang dari dulu sih, siapa yang kenal Zul memang Zul invest banyak lah Cardano ni. Antara first coin tu Cardano Zul ada all in kawan tambah lagi aset, tapi disebabkan dulu Zul ada buy banyak kat atas. So average Zul currently berada di kawasan 82 sen. So tak profit lagi tapi dapat signal yang cantik. So siapa yang ada all in dulu, contoh ada buy DCA dalam kawasan ni, kemudian itu kau jaga agak ini all in sebabkan dapat position ni breakout kembali balik kawasan support, sebab tu Zul jump in masuk juga hujung bulan 9 itu. Sebab alhamdulillah ikutkan tahun ni pembelian Cardano dah profit, tapi secara keseluruhan average tu masih lagi belum lah. Tu kalau apa yang tu buy hari tu dalam kawasan ni memang profit banyak-banyak, dah berapa persen. So dia dapat cover lah loss yang hari tu. Tu mean secara total average tu masih lagi 82. So untuk ini target 1.6 dah sampai kawasan ni. So sama ada kita nak naik lagi, boleh lagi 2.6 kita berada kawasan ni, ataupun berlaku correction. So correction tu kita tengoklah, itu dia akan reaction dengan keseluruhan market lah antara Bitcoin. Kalau Bitcoin drop, altcoin juga akan drop. Tapi macam tadi, Bitcoin nak drop tapi Bitcoin drop slow. So Dominion pun nak drop. So ini ada potential untuk another pump untuk altcoin. Untuk mungkin awal-awal tahun, untuk awal-awal tahun 2024, kemudian bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 mungkin kita akan start correction yang besar. Itu adalah posisi tu. Bagi Zul, kali Zul dah habis modal. Zul kalau nak modal untuk expected Zul akan tunggu at least pertengahan bulan tahun 24, mungkin bulan 3, bulan 4, bulan 5. Masa tu Zul expected kita akan berlaku huge correction. Even Bitcoin pun boleh jatuh balik dalam almost dalam $32. Masa tu tengoklah altcoin harga berapa. So masa tu adalah last correction ataupun last position untuk all in. So itu untuk di Cardano. So next entry Cardano ni kita tunggu correction lah. Tu tak pasti bila correction, soon Malaysia, tapi kan akan naik lagi. So kalau dia naik lagi tak masalah, profit. Tapi kalau correction nanti soon later dia akan berlaku satu correction. Bukan saja di Cardano, di semua coin akan berlaku correction. Sebab kita dah pump daripada 25k ke 44, tak ada lagi correction. Dan di Bitcoin pun kita ada resistance di kawasan 50k. Sebaik saja Bitcoin hit 50k, insyaAllah daripada tu berdasarkan circle lepas kita akan berlaku huge correction. Nanti tu akan tunjukkan. Untuk di contoh tu akan tunjukkan terus, nanti tu lupa. Correction yang kita nak tengok tu, contoh for your circle, contoh yang ni, contoh yang lepas-lepas lah kita tengok. Contoh yang ni, hit saja major resistance, kita akan ada correction. Contoh yang lama, yang bukan ni saja, kita tengok yang lain juga. Yang ni pun sama juga. Ini lambat sikit lah. Kita ada hit kita punya major resistance, kita ada correction sebelum buy. Tu sama juga untuk tahun ni, kita expectation yang sama daripada point ni. Okay, kita hit lagi box resistance ni. So hit saja box resistance ni, kita akan correction. Correction tu banyak sikit. So berdasarkan ni, kalau daripada hit di kawasan ni, kita ada last low ini tu last high ini. So daripada kita boleh buat jangkaan 25k ke kawasan almost plus minus dalam 50k. So support kita berada mana? Support kita akan berada 1.6, kita berada almost dalam kawasan ni. Berapa harga dia? 35 ke 32. Dan kita lengak 35 ke 2 adalah dalam kawasan support ni. So nampak tak? So online lah, naik rejection. So 2024 insyaAllah kita akan dapat big correction ni. Sebab tu kan tak perlu kata format in. Siapa yang dah rezeki buy kawasan, siapa yang baru masuk boleh DCA je ada, anda untung sikit. Tapi untuk nanti correction tahun 24, anda akan boleh buat last kata anda last position all in lah. Even Zul pun tengah tunggu itu, Zul tengah modal lah. Zul nak target dalam RM20,000 lagi, RM30,000 lagi Zul nak invest untuk next year. So itu untuk di Bitcoin. Akan efek juga untuk account lain. So tadi Cardano, kemudian apa tadi, Litecoin tu LTC USDT. So Litecoin, apa yang berlaku Litecoin? Okay, Litecoin siapa-siapa nak jump in, all in, macam bagi Zul, technical yang Zul selalu Zul follow adalah breakout channel, naik, drop. So breakout ini adalah confirmation untuk next pump untuk perdagangan. So kalau ikutkan siapa ni, okay, mungkin nampak macam ni
price naik ni, ini adalah bearish pattern untuk drop lagi below. So kini drop below pun tak ada masalah, price lagi masih dalam kuasa untuk lain. Tapi soon later, normally kalau price drop sikit below support tapi kita dalam uptrend, dia akan skip naik balik. Nampak macam tu. So even yang ni pun tak scale lah bagi Zul. Walaupun Zul buy kawasan ni, anda ada good position untuk tambah lagi aset kalau dapat. So kawasan support ni bagi Zul adalah good time untuk anda all in untuk dapatkan target. So sampailah net spam dia. So ini adalah antara LTC lah. So net target LTC tu tak target banyak, 1.6 dia pun kita ada ni, dan timeline ni pun tak mengizinkan banyak. So at least tak sampai 1.6, mungkin 1.600 ataupun sampai dalam 500 je. Itu untuk Litecoin. Litecoin ni memang slow sikit lah untuk kenaikan dia. Dia punya trajectory pun tak tinggi. Tapi walaupun tak tinggi, kalau kita buy di bawah ni, daripada bawah ni, so at least sampai 500 pun kita dah untung hampir 600-700%. Meaning 7 kali ganda lah. Anda invest 1000, maknanya total nanti 2025 nanti anda boleh dapat 7000. Itu dia punya kalau 700%. Itu meaning 7 kali ganda lah. So next coin ada lagi tak? Betul, banyak. Okay. Ni antara selalulah menjelaskan salah channel tu ni. Zul hanya buat technical Zul just ada juga aja. Zul aja macam kalau anda dapat tangkap, anda tengok hari-hari, kemudian anda akan dapat lah. Anda akan dapat, aku kata mana contoh ni salah seorang lah yang aku kata Zul rasa dah follow lama. Betul, banyak dapat belajar macam ni. Bila tengok selalu dah boleh baca sendiri. Alhamdulillah boleh sendiri. Tapi confirmation boleh tengok. Macam lah Zul pun confirmation kadang-kadang Zul dapat, kadang-kadang tak dapat. Contoh yang lain, yang ni antara cycle yang lama lah. Okay, yang ni nanti sebab apa currently sebab dulu masa Zul buat kelas tu Zul dekat Penang, Zul buat kerja sendiri. So banyak masa free. Kali sebab apa Zul pun dah kerja Zul pun kerja retail, ada shift pagi dan malam, ada juga full. So Zul tak sempat nak buat semua tu. Tapi insyaAllah tengoklah macam mana kalau ada rezeki. Zul target Zul adalah tahun 25 selepas bulan ni, kalau dapat apa yang Zul punya plan, insyaAllah Zul boleh pencen awal. Masa lepas pencen awal tu mungkin Zul akan fokus lebih kepada lebih 100% lah, 100% ke YouTube. Kemudian masa tu mungkinlah Zul buat kelas untuk dapat janakan income sikit-sikit. Kemudian masa tu kita akan juga invest. Lepas 26 nanti kita akan ada crypto lagi. Next season kita akan invest more heavily untuk more higher keadaan. So guys, rasa itu saja untuk hari ni. So untuk buat masa ni Zul tak dapat nak buat kelas lagi. Nanti bila insyaAllah tengoklah lepas tahun 25. Tapi kalau ikutkan macam ni, tonton di komen. Kalau anda follow Zul, kalau anda follow Zul lama, mungkin anda dah tengok, anda dah sampai boring, dah tahu dah apa yang Zul nak cakap. Betul buka aja draw je, anda dah tahu. Zul nak suruh pasal Fibonacci ni, 1.6 lah ni, support lah ni, anda dah tahu sebenarnya. Tapi juga anda boleh belajar sikit-sikit. So mudah aja, Zul hanya belajar pattern, chart. Kemudian nanti adalah masa-masa time penting, contoh masa di bawah, masa di atas, itu ada data-data yang penting. Contoh channel, candle kita nak baca. Itu bukan kita guna selalu, kita guna masa ini adalah benda yang kita guna selalu. Ini masa data kita masa guna price tengah di bawah. Nanti data price tengah dekat tengah-tengah lain pula. Nanti data dekat atas teknikal dia lain sikit. Benda yang sama tapi dia punya level-level tu lain. So currently kita hanya fokus kawasan ni. Sebab tu anda tengok dia punya hari-hari, dia punya aku kata teknikal lebih kurang sama aja. Down channel, breakout, retest, support. Sebab tu itulah teknikal yang tu selalu gunakan. Alhamdulillah semuanya jalan. Tu nanti kalau berlaku kenaikan, kita ada line pula. Kita akan guna 20%, 30% retestment untuk kata net spam. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa net review. Assalamualaikum. Bye bye.